Okay, jadi hari ni kita akan belajar chapter 7, Graph of Motion. Okay, untuk Graph of Motion, kelas yang lepas kita dah belajar Distance Time Graph. Kan? So untuk kelas ni kita akan sambung subtopik 7.2, subtopik last lah, Speed Time Graph. So dia sebenarnya lebih kurang je antara 7.1 dengan 7.2 ni. So kita akan tengok perbezaannya lah macam mana lepas ni. So sebelum tu kita recap dulu apa yang kita dah belajar minggu lepas. 7.1 Distance Time Graph. So kalau Distance Time Graph, kita punya graph adalah antara distance dengan time lah. So awak punya y-axis adalah distance, awak punya x-axis adalah time. So kita tahu kalau distance bahagi time, awak akan dapat speed. So ini kalau dekat graph dia punya gradient lah. So gradient dia akan menentukan dia punya speed. So kalau awak nampak yang first ni speed dia naik kan. Yang ni speed dia mendatar. So mendatar ni maksudnya dia tidak bergerak. Kalau speed dia menaik maksudnya dia sedang bergerak lah daripada satu point macam ni, daripada town A ke point 80 km ke hadapan lah. So seterusnya kita ada dia naik lagi. Ini pun dia bergerak semula daripada point 80 kilometer 80 ke town B, kilometer 140. So kalau kat distance time graph, bila dia patah balik, itu bermaksud dia patah balik lah daripada arah tu. Dia turun, gradient dia ni menurun kan. So speed dia menurun tu, bila dapat negative speed, itu bermaksud dia adalah opposite direction. Dia bergerak patah balik daripada town B ke town A. Faham Saya harap awak ingat lah yang kita dah belajar minggu lepas. So ini adalah distance time graph. So hari ni kita akan masuk subtopik 7.2, speed time graph. So dia punya learning standard dia lebih kurang. Kita akan belajar macam mana nak draw speed time graph. Lepas tu macam mana kita nak, kita akan belajar relationship between area under the graph dengan distance travel. Ini saya akan tunjuklah macam mana nanti. Dan seterusnya kita akan belajar untuk interpret speed time graph. Maksudnya kita akan belajar macam mana nak baca lah dan macam mana nak describe apa yang ada dekat graph, speed time graph tu. Dan last sekali kita akan belajar untuk solve problem berkaitan dengan speed time graph. So ini adalah learning standard untuk 7.2. So macam biasa untuk chapter ni saya tekankan lagi awak perlukan pensel dan ruler lah, pembaris, dan seterusnya kena ada graph paper. So kalau awak katakan balik maktab nanti, kalau awak ada graph paper bolehlah bawa, jangan terlupa pula So kalau awak nak buat latihan ke apa, so ada graph paper senang sikit. 7.2 speed time graph. So introduction. Speed time graph ni bermaksud kita boleh olah dia lah sebagai rate of change of speed. Ataupun kalau rate of change of speed ni kita boleh sebut dia sebagai acceleration, pecutan. Speed adalah kelajuan. So kalau awak tengok diagram 1 ni, awak nampak ini apa benda ni? Ini sebenarnya gambar yang awak biasa nampak dekat dalam kenderaan lah kan. So macam kereta ada, motor ada, kita panggil ni speedometer. So kita nampak kat diagram 1, dia dekat kosong kan arah dia. Ini bermaksud dia tak bergerak. Kalau awak duduk dalam kereta kan, awak tak gerakkan kereta tu, awak nampak dia punya arah dia tu kat kosong. Maksudnya dia tak bergerak. So bila awak tekan minyak kan, dia akan naik. Contohlah dia pergi kat sini 50 kan. 80. So 80 kat sini bermaksud dia sedang bergerak dengan kelajuan 80 km sejam. Biasa kalau dekat atas speedometer dah ditulislah unitnya. 80 km sejam. Kalau awak tekan minyak lagi laju, dia akan pergi lagi laju lah kereta awak tu. Lepas tu katakan awak tekan minyak, awak maintain awak maintain minyak awak. So ataupun kalau kat motor tu awak maintain pusingan awak tu kan, awak pusing awak punya handle tu. So dia akan steady je dekat satu arah. Ni kan 160, ni 100 km sejam. Dia akan steady je, maksudnya bukannya kalau dekat speed, kalau dia uniform, dia maksudnya kenderaan awak tak bergerak. Tapi kalau dekat speed time graph, dia bermaksud kelajuan awak tu dia maintain. Bukannya kenderaan awak tak bergerak. Lepas tu kalau turun balik, maksud acceleration awak berkurang ataupun kita panggil deceleration. Deceleration. Okay. Tu basic konsep lah. Kalau dia cakap rate of change of speed,
Itu bermaksud acceleration ataupun deceleration. Acceleration kalau dia positif, deceleration kalau dia negatif. Kita akan tengok dalam bentuk graf pula lepas ni macam apa yang dimasukkan tu lah. So dalam speed time graph, kita ada vertical axis represent the speed of motion. Maksudnya apa? Sekejap ya. Okay, kat atas ni lah maksudnya. Dia nak kata ni y axis lah. Y axis adalah speed. Kalau dalam distance time graph, awak punya y axis adalah distance. Kalau dalam adalah speed. So horizontal axis ataupun x axis adalah time ya. Time. So the gradient of graph represents the rate of change of speed with respect to time. Maksudnya apa? Line yang ada dekat speed time graph ini adalah rate of change lah. Rate of change antara speed dengan time. Rate of change ataupun disebut dia sebagai acceleration. So basically ini adalah, kita tengok formula bawah ni, formula acceleration. Tapi ini adalah general formula lah. Kalau nak kira calculation biasa, kalau acceleration bermaksud speed divide by time. Kalau speed, unit dia adalah selalunya meter per second ataupun kilometer per hour bagi time, kalau dalam second berapa second lah. So bila awak ada macam ni, kalau awak belajar dalam physics, awak ada belajar dimension kan, unit dimension. So unit dimension awak bawa naik atas, S ni awak akan dapat ms negatif 2. Sebab tu acceleration punya unit adalah ms negatif 2. Boleh faham tak? Itu daripada segi dimension lah unit. So itu untuk unit acceleration, meter per second minus 2 dia punya ni. So untuk rate of change yang daripada graph pula, rate of change kan, maksudnya dia berubah. Dia berubah rate of change tu. Dia berubah. So kita akan ambil kira bukan speed dengan time. Dia akan jadi change of speed dengan change of time. Dia lebih kurang macam distance time graph lah. So change of speed maksudnya daripada satu point, contoh saya kena pen biru. Kalau awak tengok graf ni, daripada satu point ke point ni. Dia punya perubahan jarak dia lah. Kalau change of time daripada satu point ke satu point belah bawah. Benda simple je. Okay, so macam mana kita nak draw speed time graph? Macam dalam distance time graph, nak draw speed time graph ni paling senang kena ada table lah. Kalau soalan bagi table, senang. Kalau soalan tak bagi table, awak kena create table. Ataupun kadang-kadang soalan bagi awak dalam bentuk equation. Dalam bentuk equation. So awak boleh kena convert equation tu kepada table supaya senang untuk awak draw graph. So mari kita tengok macam mana example-nya lah. Kita tengok example 10 daripada buku teks awak. Okay, dalam soalan ni dia dah bagi awak siap-siap table. So mudahlah. Dia kata the table below shows the change of speed of Encik Azizul's car for a period of 5 seconds. So dia terus siap-siap dah bagi waktu kosong second berapa, 1 second berapa, 2 second berapa, 3, 4, 5. Dan berapakah speed pada yang respectively lah. So basically dia suruh awak draw a speed time graph based on the given table. So basically awak ada kertas graph awak just first thing buat y axis dengan x axis. So x axis awak adalah apa? Time, ya. Time. So dekat sini time ni dalam unit second. So tulislah unitnya second. So y axis awak adalah speed. So unitnya adalah meter per second. Ini amat penting untuk awak identify unit dia. Kadang-kadang dekat speed tu dia bagi kilometer per hour. Dekat time dia bagi awak dalam second ataupun dalam minit. Kalau macam tu awak kena convert lah. Buat lagi satu tambahan kotak kat bawah. Lepas tu awak tambahlah kalau dia bagi unit yang berbeza. Supaya mudah bila awak nak draw graph. So kalau macam ni dia punya speed dengan time tu synchronize kan, dia punya time dia second, dia punya speed pun meter per second. So directly je lah awak terus. So sekarang awak dah ada awak punya graph. Awak ada x axis, y axis, awak label je lah. Kosong dengan kosong kat mana. Tak kita label dulu. In kosong, time-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Speed-nya dah letak 10, 20, 30, 40, 50. Okay. So basically awak just mark je lah tanda kan.
Kalau seterusnya ada 1 times 1 dia punya speed 10. Kalau 2 dia punya tu 20. 3, 30. 4, 40 dan 5, 50. Dah siap awak tandakan, awak jangan ambil pembaris awak. Atau awak draw je lah straight line. Itu. Jangan awak freehand je guna pembaris ya. Nak buat x axis, y axis dan sebagainya guna pembaris ya. Pastikan dia tepat. Okey. Ada yang tak faham tak kalau nak draw speed time graph ni? Ni simple je, basically macam plot graph biasa je. Faham Okey. So tengok example yang kedua, kita ada example 11 pada konteks, dia kata apa? The rate of change of speed, the rate of change of speed of an aeroplane that is landing is given by the equation. Kali ni dia bagi awak equation. V sama dengan 800 tolak 1600 T. So V ni biasanya speed lah. Simbol untuk speed. Ataupun velocity. Tapi dalam kita belajar ni speed lah. So V is the speed in kilometer per hour. Kali ni dia dah mention dah. Speed tu dalam kilometer per hour. Dan T is time in hour. So T time in hour. So sama, senang. Draw a speed time graph to represent the landing of the aeroplane from the period of 0 to 0.5. So macam saya cakap tadi, step pertamanya kena buat table. So kalau awak dah ada table, macam soalan sebelum ni, tak payahlah buat dah. Kalau tak bagi, awak kena buat. So contohlah kita buat time. Time in hour. Lepas tu kita ada bawahnya speed. Speed dalam kilometer per hour. So contoh kalau awak tengok equation dia diberikan equation dia sebagai V sama dengan 800 tolak 1600 T. Sebab benda ni untuk awak plot kan. So katakanlah sebelum kita sambung ni kita plot dulu siap-siap. X axis dengan Y axis. So katakan awak ada X axis dengan Y axis awak macam ni kan. So ini adalah Y axis awak, sini adalah X axis awak, kita ada time in hours. Atas kita ada speed in kilometer per hour. So table tadi kita ada time dengan speed kan. Time in hour. Bawah kita ada speed in kilometer per hour. So tadi waktu time kosong kita kira dia punya speed 800. Guna formula tu kan. V sama dengan 800 tolak 1600 T. Okay, sekarang ni dia nak daripada period of 0 to 0.5. Kan dah dia mention kat sini. Daripada 0 to 0.5. So time yang seterusnya awak boleh letak 0.5. So when T sama dengan 0.5, awak just perlu substitute sajalah. V sama dengan 800 tolak 1600 substitute 0.5. Masuk kalkulator awak akan dapat kosong. Sebab 1600 darab 0.5 basically bahagi 2 lah, dapat 800. 800 tolak 800 dapat kosong. So dia tak bergerak. Speed dia kosong. So basically bila awak nak tandakan dekat graf ni, awak kena label lah. Katakan sini 0,0. Ini mungkinlah sinilah kita letak 0.5 masanya. Sini 800. So 0,800. 0,800 dekat sini. 0.5 speed kosong dekat sini. Awak ada 2 point. So basically 2 point ni dah siap lah untuk soalan ni. Sebab daripada 0 ke 0.5 sahaja. So awak ambil lah pembaris, awak tarik dari 0 ke 0.5. So ini bermaksud speed dia menurun. Negatif lah. So nanti saya akan explain lah macam mana nak interpret benda ni. Kita pergi yang seterusnya, kita ada area under the graph for speed time graph. So yang specialnya untuk speed time graph ni, dia ada cara mudah untuk awak kira distance. So macam ni awak nampak kan, yang pertama kita ada
speed time graph yang mana speed dia sedang naik kan. So ini basically bentuk area under the graph yang belah bawah ni bentuknya adalah triangle, betul tak? So area under the graph untuk speed time graph adalah distance, total distance travel daripada satu point ke satu point yang awak kira under the graph tu. So kalau macam distance travel untuk yang nombor 1 ni basically area bawah tu triangle 1/2 darab height darab base lah. Height darab base. So macam yang bawah ni dia punya area under the graph adalah rectangle. So panjang darab lebar je lah. Panjang darab lebar. Yang seterusnya kita ada bentuk apa dia? Bentuk trapezium sebenarnya. Kalau awak pusingkan dia, awak akan dapat bentuk macam ni kan, trapezium. So formula trapezium 1/2 darab A tambah B darab height. So kalau kat sebelah sini, dia punya itu terbalik. So A dengan B dia adalah A dengan daripada sini ke sini B. So ini akan jadi height dia lah. Height. Darab height. Ini formula trapezium. Boleh juga awak nak bahagikan. Katakan awak nak bahagikan area under the graph untuk yang ketiga ni, awak nak kira triangle dulu kat sini. Triangle dulu. Lepas tu awak nak tambahkan dengan rectangle. Pun boleh akan dapat jawapan yang sama. Cumanya dia akan jadi panjang lah awak kira dua benda. Kalau awak tahu formula trapezium, sekali je lah kira. Ya, faham area under the graph untuk speed time graph bermaksud total distance. Mari kita tengok example. Yang ketiga, dia kata apa? Calculate the distance travel in each motion based on the following speed time graph. So kita ada yang A, kita ada bentuk trapezium kan? So kalau bentuk trapezium ni, awak nak kira macam mana? Formula trapezium. Sekejap. Dia kata apa? Distance travel. So tulis distance travel sama dengan area of trapezium. Betul? Area of trapezium. Maksudnya 1/2 darab A tambah B. A tambah B yang mana? Sini A, sini B. Ataupun terbalik pun boleh, mana-mana lah. Sama saja. So A dia adalah 5 daripada sini ke sini. 5. So 5 tambah B. B nya daripada point ni ke point ni. Maksudnya dia adalah 10. 10. Tambah height. Height dia dekat sini ni. Awak akan dapat 4/5. So awak masuk kalkulator awak akan dapat 6 km. Kenapa kilometer? Sebab unit dia dalam kilometer per hour. Sebab kalau dia bagi dalam meter lah. Macam itulah. So untuk yang B ni pun sama. Distance travel adalah area of trapezium. Area under the graph. So distance travel, tulislah. Kalau awak tak tulis, saya tak tahu awak kira apa. So distance travel sama dengan 1/2 darab A tambah B. Sekarang ni A dia dekat sini. Contohlah A kat sini pula. Mana-mana pun boleh sebenarnya. So A dia adalah 40, B dia 80. So 40 tambah 80 darab height. Height dia adalah 6. Tapi dekat sini awak nampak dia punya unit dalam minutes. So bila dalam minutes, awak nak kira, awak kena convert lah kepada speed tu punya unit. So speed dalam kilometer per hour. So basically awak kena ubah minutes tu jadi hour. So macam mana daripada minutes jadi hour, basically 6 minutes bahagi 60 lah. Sebab sejam ada 60 minit. So 6 bahagi 60. So dia akan convert minutes kepada hour. So awak masuk kalkulator awak akan dapat 6 kilometer. Kalau awak tak convert daripada minutes ke hour, dia akan jadi salah lah. Okay. Tenang saja. Tengok yang seterusnya. Example 13, dia kata apa? The speed time graph shows the speed of Mrs. Liu's car for a period of 36 minutes. Kali ni dia bagi pun dalam minutes. So basically dalam calculation awak nanti awak kena convert lah kepada hour. So soalan dia nak yang pertama A, dia kata apa? Calculate the total distance in kilometer traveled by Mrs. Liu's car for the period of 36 minutes. Kiranya daripada sini ke sini. Keseluruhan lah maksudnya. Total distance.
Bila dia nak total distance maksudnya semua area under the graph. Semua area under the graph ni lah macam ni. So macam mana nak kira? Awak boleh dengan mudahnya, kalau nak mudah awak boleh bahagikan lah. Contoh saya bahagikan ini kepada A, triangle A. Bawah kat sini awak bahagikan, awak jadikan dia ni trapezium B, ini trapezium C. So basically total distance awak boleh tulis total distance sama dengan area A tambah area B tambah area C. Lepas tu macam area A ni adalah triangle kan. So simply masuk je lah formula triangle 1/2 times height dia berapa? Ketinggian dia 72 km/h. So awak boleh tulis 72, base dia 10. Tapi 10 minutes. So awak kena ubah 10 minutes tu kepada hour, awak 10 bahagi 60. Faham part ni? So tambah area B. Area B ni trapezium. Trapezium formulanya 1/2 darab A tambah B. A nya berapa? A nya saya letak kat sini daripada point ni ke point ni lah. A 40 tambah B. Sini ke sini 72. Lepas tu kita tambah dia punya height dia daripada 10 ke 20. So 10 ke 20 ni berapa je minutes? So 10 minutes kan? Sebab 20 tolak 10 adalah 10 minutes. Awak kena convert kepada hours. So 10 minit bagi 60. Lepas tu kita masukkan area C pula. Area C adalah trapezium juga. 1/2 darab A tambah B. A tambah B. A dia 40. B dia 72. Sama 72. Tambah masa dia. Height dia. Sini ke sini 36 tolak 20. Maksudnya awak akan dapat 16. 16 minutes. Nak convert pada hours awak kena bahagi 60. Okay, sekarang awak dah ada dah formulanya. So basically awak masuklah calculator satu-satu. Kalau awak rasa awak cekap boleh masukkan semua sekaligus, buatlah. Kalau tak cekap buat kiralah satu-satu. So macam yang area A berapa? Awak masuk calculator awak akan dapat 6. Untuk B awak akan dapat 28/3. 28/3. Tambah area C awak akan dapat yang ni 224/15. Selesaikan awak akan dapat 30.27 kilometer. Four significant figures. Kalau awak nak tulis dalam point lah. So ini adalah total distance dalam kilometer. Selesailah soalan ni. Untuk A. So B dia kata apa? Calculate the average speed in kilometer per hour of Mrs. Liu's car for the period of 36 minutes. So basically average speed, formula average speed apa? Average speed sama dengan total distance bahagi total time. Total time. So awak dah ada dekat A tu total distance. Total time dah diberikan dalam soalan 36 minit. Cumanya awak kena convert 36 minit tu kepada hours lah. So average speed basically hanyalah 30.27 kilometer bahagi 36 minit convert kepada hours. Awak akan dapat 36 bahagi 60 dalam hours. Masuklah kalkulator awak akan dapat berapa? 50.45 km per hour. Okay. Ada yang tak faham tak? Ke faham? Faham cikgu. Faham Faham cikgu. Dia mudah je. Chapter ni chapter yang mudah lah. Okay, seterusnya macam mana nak interpret speed time graph. Kita nak baca macam mana nak baca ni. So contohnya kita tengok dekat bahagian A dululah. A ni. So daripada P, dia bergerak daripada P ke Q. So the speed of the object
the speed of the object increases daripada P ke Q. So speed dia berubah daripada U ke V. So the gradient of the graph is positive. Hence the rate of change of speed is positive. Maksudnya apa? Maksudnya kalau graf tu graf gradient dia menaik, kecerunan dia menaik, maksudnya dia positif lah dia punya speed. Kalau kecerunan dia menurun, dia negatif dia punya rate of change of speed tu. So kalau dia menaik dia adalah acceleration, kalau dia menurun dia adalah deceleration. Deceleration ni maksudnya negative acceleration lah basically. So area under the graph is the distance travel. So basically dia nak kata area A ni area trapezium. Bawahnya adalah distance travel. So tengok dekat QR pula dia kata apa? There is no change of speed. Maksudnya apa? Dia mendata. Tu kadang-kadang kita panggil ni uniform speed lah. Kelajuan yang seragam. So the uniform maksudnya dia punya speed tu maintain je. Dia tak sama macam dalam distance time graph. Awak jangan confuse. Dalam distance time graph apabila dia mendata itu bermaksud kereta itu tidak bergerak. Kalau dalam speed time graph kalau dia mendata bermaksud speed tu uniform. Dia punya kelajuan tu seragam. Maksudnya kereta tu bergerak dia maintain je kelajuan dia. Dia tak sama dengan distance time graph. Jangan confuse kat situ. Kadang-kadang soalan bagi kat objektif dia suruh awak describe ABCD je, betul awak salah sebab awak tak perasan antara distance time graph dengan speed time graph. So seterusnya kita ada apa? RS, speed tu deceleration sebab dia menurun. So dia punya bila gradient dia menurun, gradient dia negatif. So rate of change dia negatif. Maksudnya dia deceleration dia tak sama macam dalam distance time graph. Kalau distance time graph apabila gradient dia menurun itu bermaksud kenderaan tu berpatah balik. Kalau dalam speed time graph apabila dia deceleration dia menurun itu bermaksud motion dia bergerak arah yang sama cumanya dia bergerak semakin perlahan lah sebab dia punya acceleration itu berkurang ataupun kita panggil deceleration. Simple je benda ni. So nak kira acceleration dengan deceleration ni macam biasalah nak kira gradient kan. So y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Macam mana nak kira contoh tengok soalan yang ke-14 ni dia kata apa? The speed time graph shows the motion of one Salinas car for a period of 15 seconds. Kereta bergerak dalam masa 15 saat. Calculate the rate of change of speed in meter per second squared for the first 5 seconds. Untuk 5 saat yang pertama. So awak identify 5 saat yang pertama daripada sini ke sini. Bermaksud dia nak suruh awak kira rate of change. Nak suruh awak kira acceleration ni lah. Daripada 5 saat yang pertama. Macam mana nak kira? Macam saya cakap, rate of change of speed kalau dalam graph basically dia adalah gradient. So awak nak kira gradient basically y2 tolak y1 lah, cuma kat sini bukanlah y2 nya adalah speed dan x ni adalah time. So basically awak nak tulis macam mana? Lah rate of change for first 5 second. Sama dengan change of speed bahagi change of time. Change of speed adalah 40 tolak 20. Perubahan speed tolak perubahan masa daripada 5 tolak 0. Dia akan jadi positif lah sebab dia menaik kan. Sepatutnya positif. So bila masuk dalam kalkulator awak akan dapat. So unit dia adalah meter per second kan. Bawah ni second. Awak akan dapat 4 meter per second square. Kalau masuk kalkulator awak. So B dia suruh awak buat apa? Dia suruh awak describe the motion of the car for the first 5 second. For the second 5 second. Soalan ni jahat sikit. So dia suruh awak describe motion of the car for the second 5 second. Second 5 second tu kat mana? So second 5 second maksudnya selepas 5 saat ni lah. 5 saat selepas 5 saat yang pertama. Maksudnya yang dekat mendata ni. So nak describe dekat mendata ni macam saya cakap tadi, kalau dekat speed time graph kalau dia mendata kita boleh cakap kereta ni the car is in uniform speed. Dia punya speed dia tu seragam.
berapa speed dia, awak boleh tulis lah uniform speed of, kat sini kan 40 kan, of 40 meter per second for 5 second. Dia maintain 40 meter per second selama 5 saat. Kita nak describe lah, senang saja. So C dia suruh buat apa? Calculate the total distance in meter travel in the period of 15 second. So dia suruh awak kira total distance untuk masanya daripada 0 ke 15. Basically dia suruh awak kira semua area yang ada graf ni lah. So kalau dekat graf ni awak nampak, awak boleh bahagikan dia kepada 3 bahagian lah. Awak boleh bahagikan kepada bahagian A, bahagian B, bahagian C supaya mudah. So basically awak boleh tulis total distance adalah area A tambah area B tambah area C. So area A adalah trapezium. So trapezium formulanya adalah 1/2 darab A tambah B darab height. So A dekat sini adalah, contoh saya ambil daripada sini ke sini, 20. A tambah B, B nya sini ke sini 40. Darab dengan height. Height dia kat sini adalah, height dia yang bawah ni, sini ke sini 5. Darab dengan 5. Tambah area B. Area B dekat sini kan. So ni adalah triangle. Triangle senang je lah. Panjang darab lebar. Panjangnya adalah 40. Tinggian lah kita ambil ke sini 40. Dari sini ke sini maksudnya 10 tolak 5. 10 tolak 5 berapa? 5. So 40 darab 5. Ini untuk area B. Lepas tu kita ada area C. Tambah area C. Area C pun trapezium. So formula yang sama macam area A, 1/2 darab A tambah B. A nya berapa? A nya 40 tambah B. B nya 60. Darab height. Height ni kat bawah ni. Sebab dia terbalik kan. So 15 tolak 10 awak akan dapat 5. Okay. Awak boleh masuk satu-satu dalam kalkulator. Untuk area A awak akan dapat 150. Area B awak akan dapat 40 darab 5, 200. Tambah area C awak akan dapat 250. So masuk ke kita selesaikan, awak akan dapat 600 meter. Faham Ada yang tak faham? Saya harap faham Alright. Kita tengok example 15. Mr. Daniel Wong drive his car to a convenience store to buy a newspaper. So nak beli newspaper dekat convenience store, dia naik kereta. The speed time graph shows the motion of the car from his house to the road junction before reaching his destination. Dia suruh apa? Describe the motion of Mr. Daniel Wong's car for the first 10 second. So dia suruh awak describe. Kalau awak nak describe, basically awak kena ada infonya nak dapat macam mana. Yang daripada graf ni awak boleh kira lah kan. Distance-nya berapa? Sebab ini distance time graph. Speed time graph. So area under the graph, awak ni dia boleh bagi awak distance. So sebelum awak describe, awak kira dulu distance-nya berapa. So untuk A, awak boleh kira distance travel for the first 10 second Distance travel so dia punya area under the graph adalah triangle. So formula triangle 1/2 darab panjang height darab base. Height dia 25. Base dia 10. Unit dia sama. Okey, tak payah convert. Kalau unit tak sama, awak kena convert. Kalau unit sama, straight je lah kira. So masuk calculator, awak akan dapat distance travel. Kejap. Soalan suruh describe the motion for the first 10 second.
cm calculator. 125 meter. Dia bergerak sejauh 125 meter. So bila awak nak describe, okay, ini adalah dia punya distance travel. Seterusnya awak boleh kira dia punya acceleration. Dia punya gradient. Kalau acceleration gradient, awak boleh kira acceleration sama dengan change of speed bahagi change of time. Kan? Sebab acceleration ni adalah rate of change of speed. So change of speed dia adalah 25 tolak kosong. Time dia adalah 10 tolak kosong. 10 tolak kosong. So awak akan dapat 25 bagi 10, 2.5 meter per second. So bila nak describe, awak boleh describe the car covers a distance of 125 meter with acceleration, contohlah. Kadang-kadang kalau grammar awak tak betul ke, saya terima jugalah. Acceleration rate of 2.5 meter per second for the first 10 second. Okay. So selesailah description awak. So A selesai. So B dia kata apa? What happens to the motion of Mr. Daniel Wong's car? What happened from the 10 second until 20th second. So dia nak tahu daripada sini ke sini, dekat yang mendata ni, apa yang berlaku dekat kenderaan Mr. Wong ni, Mr. Daniel Wong ni. So basically, macam saya cakap tadi, dia punya dalam speed time graph, apabila dia mendata, dia adalah uniform speed. So basically awak describe je lah. The car is moving at uniform speed. Ataupun kelajuan yang seragam. Of berapa? Bagi tahulah kelajuan dia berapa? 25 meter per second. Ada label kat sini. Okay, C dia suruh awak buat apa? C dia suruh awak sekejap saya tengok. Okay, saya masuk page barulah. C dia suruh awak calculate the rate of change of speed in meter per second squared for the last 5 second. Untuk 5 saat yang terakhir, dia suruh awak kira. Maksudnya, ini 20 kan. Kat sini, kita ambil dari belakang lah, sini 35. 5 saat yang terakhir, maksudnya daripada 30 ke 35. Tapi, disebabkan ini adalah straight line, dia tak kisahlah. Sebab dia punya gradient dia sama dekat mana-mana point. So basically awak boleh simply kira rate of change of speed untuk the last 5 second dia sama dengan rate of change of speed of last 15 second. Dia sama sebab dia dalam gradient yang sama. So dia punya speed dia, deceleration dia tu samalah. So awak boleh kira simply guna calculation yang 15 saat terakhir lah. So change of speed maksudnya daripada kosong kan, bawah ni kosong kan speed dia. Kosong kepada 25. Bahagi time-nya daripada 35 tolak 20. So atas ni dalam meter per second, bawah dalam second.
Masuklah kalkulator awak, awak akan dapat negatif 5/3 meter per second square. So, negatif dekat sini bermaksud dia punya gradient tu ataupun kecerunan dia tu negatif lah. Bermaksud dia sedang decelerate. So, kalau awak nak tulis dalam bentuk positif pun boleh. Cumanya dalam bentuk positif awak kena mention lah 5/3 meter per second square. Awak kena buat dalam bracket lah, tulis decelerate. Saya faham lah dia akan jadi decelerate. Dia akan maksudnya negatif lah. Kalau tak, awak just simply letak je lah negatif kat depan tu. Jangan tinggal. Okay. Tengok D pula dia suruh apa? D dia suruh calculate the distance in meters traveled during the deceleration and describe the motion of the car for the period. So dia suruh awak kira distance. Kira distance. So basically area under the graph untuk deceleration period daripada 20 ke 35 saat ni. Kan? Decelerate daripada saat ke 20 hingga saat ke 35. So triangle distance-nya adalah 1/2 darab height dengan base. Height ni 25 darab base-nya daripada 20 ke 35, maksudnya 35 tolak 20, 15. So awak masuk kalkulator, awak akan dapat 187.5 meter. Okay, lepas tu dia suruh awak describe the motion. So bila nak describe macam mana? Lebih kurang lah macam sebelum-sebelum ni. So the car travel for 187.5 meter in 15 second, kan? With deceleration of 5/3 meter per second square. Okay, macam tu je lah describe dia, senang je. Kalau awak tertinggal describe tu, rugilah, satu markah hilang. Okay, ada yang tak faham? Nak tanya soalan ke? Faham Saya harap faham lah. Okay, tengok example 16 pula. Example 16. Dia kata apa? Oh, sebelum tu, bagi saya minum air dulu. Okay. Example 16, dia kata the speed time graph shows the motion of a car for a period of 14 second. So, ni period time ni adalah 14 saat. Calculate the average speed for the first 6 second. So, kalau awak tahu, awak ingat lagi formula tadi saya dah keluarkan juga. Average speed sama dengan total distance bahagi total time. Total time. So, for the first 6 second, so awak dah ada time-nya awak dah ada, so basically awak kena kira total distance lah. Ni awak tak ada total distance ni. So nak kira average speed, awak kena kira dia punya total distance dahulu. 6 second dekat mana? 6 second dekat sini Maksudnya awak kena kira distance travel daripada 0 ke 6 saat. So dia akan membentuk trapezium dengan rectangular. Sebab awak kena bagi dua lah. Katakan saya bagikan ni A, ini B. Daripada 0 ke 4 saat tu dia akan trapezium A. Daripada 4 ke 6 saat dia akan jadi rectangular B. So total distance for first 6 second. For first 6 second adalah area A tambah area B. Area A adalah trapezium. 1/2 darab A tambah B. A nya 0 ke 5.
5 tambah B. B-nya daripada 0 ke 10. 10 tambah 5, 15 lah. Darab height-nya daripada sini ke sini adalah 4. Ya? So, tu area A. Kalau ni area B adalah rectangular. Rectangular simple je lah. Panjang darab lebar. Panjangnya kita katakan, ambillah 10 ni kan. 10 ni 10 darab lebarnya daripada 4 ke 6. 4 ke 6 maksudnya 6 tolak 4, 2. So, selesaikan. Masuklah kalkulator awak. Awak akan dapat 30 tambah 20. 30 tambah 20, awak akan dapat 50 meter. So, itu adalah total distance for the first 6 second. Tak selesai lagi soalan nak awak kira average speed. So, average speed sama dengan distance-nya 50 bahagi total time dah bagi dah 6 saat. Dia nak 6 saat. 50 bahagi 6 awak kira awak akan dapat 8.333 meter per second. Four significant figures. Ataupun nak buat dalam pecahan pun boleh. 25/3 meter squared per second. Cuma kalau awak buat dalam point tu dia kurang tepat lah. Kalau dalam pecahan dia tepat sikit. Cuma susah lah nak masuk dalam calculator kalau awak ada calculation yang seterusnya. Mana-mana pun diterima. Okay, B pula. Dia kata apa? Calculate the value of T if the distance travel by the car for the first 4 seconds is half the distance travel at the uniform speed. Okay. Saya padam dulu dekat graf ni supaya senang tunjuk. Maksudnya apa? Dia suruh awak kira T. T dekat mana? T dekat sini kan? T. Dia kata apa? Kira value of T jika distance travel by the car for the first 4 seconds is half, separuh daripada distance travel at uniform speed. Uniform speed adalah yang mendata. Maksudnya daripada saat ke-4 ni hingga saat ke-T ni lah yang mendata ni. Dia kata the first 4 second ni separuh. The first 4 second daripada sini ke sini. Jaraknya separuh daripada jarak yang mendata. Yang mendata dekat sini. Nampak tak saya label ni? Nampak kan color ni kan? Okay. Maksudnya awak boleh kira simply awak boleh cakap kat mana buat B? Kat sini. Okay, B awak boleh cakap area. Tadi kita dah label kan? Sini A. Sini B. So awak boleh tulis area B sama dengan 2 kali area A. Betul? Sebab area A ni dia kata separuh daripada area B. Kan? So awak dah ada dah area A tadi. Area A tadi adalah 30. Kan 30 kan area A ini. Kat sini. 30. So 2 darab 30 meter. So area B adalah total distance untuk daripada saat ke-4 ni hingga ke T ni, total distance-nya adalah 60 meter. Double lah daripada yang first tu dekat area A tu. So area B ni basically kan ini adalah rectangle je kan. So basically panjang darab lebar, betul? So panjang darab lebar awak kira je lah, panjangnya awak ada 10. 10 darab lebar, lebarnya daripada T ke 4. So basically T tolak 4 sama dengan 60 meter. So awak rearrange T tolak 4, 10 bawa ke sebelah akan jadi bahagilah darab 60 bahagi 10. Awak akan dapat 6. So T sama dengan negatif 4 bawa ke sebelah, 6 tolak 4. 6 tambah 4. Negatif 4 bawa ke sebelah jadi positif. 6 tambah 4 sama dengan 10 saat. Ada yang tak faham? Faham je kan? Simple je.
Faham Alright. Faham cikgu. So kita tengok C pula. C dia suruh awak calculate the value of V. V dekat mana? V dekat sini lah. If the acceleration for the last 2 second, acceleration of the last 2 second is 3.5 meter per second square. Okay, last 2 second maksudnya dekat 12 lah kat sini. Lebih kurang lah. Tapi disebabkan macam soalan ni lebih kurang tadi, dia tak penting pun sebenarnya. Kat sini ke point dia. Dia suruh awak kira acceleration daripada point ni ke point ni kan. Tapi acceleration tu sama juga dengan acceleration daripada point bawah ni ke atas ni. Sebab dia line yang sama. Dia line yang sama, gradient yang sama. So basically awak nak kira acceleration for the last 2 second, awak simply kira daripada T ke 14 lah. Tadi T awak dah kira sebagai 10. Kan? T ni 10. Dekat soalan B tadi. So simply acceleration sama dengan change of speed ataupun Y2 tolak Y1, Y2 nya V lah. V tolak 10 kan, daripada sini ke sini. Bahagi time-nya 14 ke 10. 14 ke 10. Kalau awak nak buat V tolak, katakan kat sini awak tak tahu kan point dia berapa. So tak boleh nak kira tau kalau awak nak guna bawah ni 12. Belah bawah ni 12 awak tak boleh nak kira. So awak kena pandai, kena faham lah konsepnya bila nak ni. Walaupun dia cakap last 2 seconds kan. So basically awak boleh guna calculation acceleration untuk last 4 second juga. So acceleration ni dah bagi 3.5. Sama dengan V tolak 10, 14 per 10. Awak boleh bawa ni ke sebelah. Awak akan dapat 3.5, 14 tolak 10 sama dengan V tolak 10. So awak rearrange lah. Balikkanlah senang. V tolak 10 sama dengan 3.5, 14 tolak 10. So selesaikan, awak boleh expand. Awak akan dapat 3.5 so kita 3.5, 14 tolak 10, 14. Akan dapat 14 V tolak 10 sama dengan 14. So minus 10 pindah ke sebelah, awak akan dapat positif 10. V sama dengan 14 tambah 10 sama dengan 24 meter per second. Meter per second. Ada yang tak faham? Faham kan? Tenang je ni. Faham betul lah, 24. Okay, senang je. Okay, faham. So kita ada 2 soalan lagi. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 12. 4 ada lagi 2 je soalan. Example 17. The speed time graph shows the motion of 2 vehicles. Ada 2 kenderaan, ada 2 graf lah. So graph OAB yang ni represent the motion of Encik Zabadi's car, and the graph CD yang warna hijau tu represent the motion of taxi driven by Mr. Low. The difference between the distance travel. So dia cakap the difference, perbezaan between the distance travel by the car and the taxi in the period of 24 second daripada sini ke sini is 160 meter. Okay, calculate the value of V. V adalah dekat sini ataupun dekat sini, ada V juga. So dia bagi tahu the difference between the distance travel antara kereta dengan taksi adalah 160 meter. So basically awak boleh, ni salah benda ni, macam distance travel by car lah, contoh distance, kalau difference kan, difference maksudnya something tolak something, betul tak? Perbezaan. So distance by car, contoh tolak distance by
taksi. Kita tolak, kita dapatlah difference. Perbezaannya 160 meter. So distance traveled by car ni basically area under the graph untuk graph OAB tu. So untuk OAB, grafnya berbentuk trapezium. So trapezium basically awak buat je lah 1/2 darab A tambah B. A nya kat sini adalah daripada sini ke sini lah. So 24 tolak 8 adalah 16. So 16 adalah A. B dia adalah daripada sini ke sini 24. So 16 tambah 24. Darab height. Height dia daripada sini ke sini. So bila awak tengok, awak akan dapat punya height tu V tolak 10. Awak tak tahu lagi V tu nilainya berapa. Ini yang awak nak kira ni. So awak letaklah dulu sebagai unknown kat situ, V tolak 10. So ini adalah distance travelled by car. Tolak distance travelled by taxi. Taxi daripada yang graf CD lah, yang warna hijau tu. So CD ni dia simply triangle, betul? So bila triangle 1/2 darab tinggi darab base. Height dia berapa? Height dia daripada sini ke sini adalah V. Tak tahu. So letaklah V dulu. V darab base. Base ni adalah 24 tolak 8. 24 tolak 8 adalah 16. So bersamaan dengan 160 meter. Okay. So awak boleh simplify dia dulu. Macam mana simplify? So 16 campur 24 awak akan dapat 40 darab 1/2. Maksudnya 40 bagi 2, 20. So ni akan jadi 20 V tolak 10. Awak boleh guna calculator je. Awak akan dapat lah, awak selesaikan belah sini dulu. Awak akan dapat 20 darab V tolak 10. Okay, tu yang distance by car lah. Tolak untuk distance by taxi pula 16 1/2 awak akan dapat 8 lah. 8 darab V, 8V sama dengan 160 meter. Okay, ini awak boleh expand. Awak akan dapat 20V tolak 200 tolak 8V sama dengan 160 meter. So 20V tolak 8V awak akan dapat 12V. Negatif 200 awak pindah ke sebelah, awak akan dapat 160 tambah sebab negatif pindah ke sebelah jadi positif. Tambah 200 awak akan jadi 360. Tak selesai lagi. So V sama dengan 360 bahagi 12. Sebab 12 darab kan, pindah ke sebelah jadi bahagi. So V bersamaan 360 bahagi 12, awak akan dapat 30 meter per second. Itulah speed V tu. Okey, ada yang tak faham? Nak tanya soalan ke? Terconfuse ke kat mana-mana? Faham Harap awak faham lah. So, tu kita selesai lah calculate the value of V ni. V adalah 30 meter per second. The last question for today, example 18, example 18. The speed time graph shows the motion of a van for a period of T second. T second dekat hujung. Ni Calculate the rate of change of speed. Dia nak awak kira rate of change of speed. Maksudnya dia suruh awak kira gradient lah ataupun acceleration for the first 3 second. Dia suruh awak kira gradient of the first 3 second. So ni senang je lah sebab dia dah ada dah. Dia tak ada unknown apa semua kan. So basically awak kira je lah. The rate of change Rate of change. Kalau awak tulis acceleration pun boleh. Tapi mana-manalah rate of change of speed for first 3 second sama dengan change of speed bahagi change of time ataupun y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1 radian kan. So 30 tolak y2 nya 12 bahagi 3 tolak 0.
So unitnya sama, so tak payah convert. So ni meter per second, ini adalah second. So masuk kalkulator awak akan dapat 6 meter per second square. So B pula, B dia suruh awak calculate the distance in meters traveled for the first 10 second. For the first 10 second. Nampak tak soalan ni dia taklah jahat. Soalan ni macam confusing sikit lah. For the first 10 second maksudnya daripada titik kosong, titik kosong sehingga titik 10 ni lah. Tak confuse pun. Saya ingatkan kat tengah-tengah tadi. Okay, tak. Dia dah 10 kat situ terus. So basically awak label lah ni A, ni B. So basically distance travel adalah area under the graph. So dia adalah area A tambah area B. Distance travel. Dengan area A tambah area B. So untuk area A di trapezium 1/2 darab A tambah B. A nya adalah 12 tambah B. B nya adalah 30. 30 darab height. Height ni belah bawah ni 3. Tambah B. B adalah rectangular. Rectangular simple adalah panjang darab lebar. Panjangnya adalah 30. Lebarnya adalah daripada 3 ke 10. Jadi 10 tolak 3 awak akan dapat 7. So awak masuk dalam kalkulator awak boleh selesaikan. Awak akan dapat untuk area A ni adalah 63. Untuk area B awak akan dapat 30 darab 7, 210. Selesaikan dapat total distance travelnya adalah 273 meter. Unit jangan lupa. Okay. C pula dia kata apa? Calculate the value of T. Okay, value of T kat ujung sekali ni kan. Kat sini ni. Tandakan sekali. If the magnitude of the rate of change of the speed after 10 second. Panjang sekali ada. Magnitude of the rate of change of speed after 10 second is the same as the magnitude of rate of change of speed for the first 3 second. Okay, maksudnya apa? Maksudnya dia nak kata deceleration dia dekat sini, magnitude dia, deceleration kat sini sama, kecerunan dia sama dengan kecerunan acceleration yang first 3 second tu. Cuma bezanya dekat sini, yang sini negatif, sini positif kan. Tapi dia kata kat sini magnitude. So awak tak kisah dia punya positif negatif lah. Katakan kalau magnitude is the same, maksudnya katakan kat sini 4, kat sini pun 4. Kalau kat sini, kat A tadi kita tahu dia 6 kan. 6, tahu kat sini 6. So acceleration tadi 6. Deceleration dekat sini pun 6 meter per second square. Cumanya dia negatif lah. Cuma bila dalam calculation awak, supaya awak tak confuse, awak boleh letak modulus lah. Sebab kita nak tahu dia punya magnitude sahaja. Yang penting. So contohnya awak letak modulus lah. Modulus. Kira acceleration ataupun deceleration. So basically awak kira gradient. Y2 tolak Y1. Y2 nya kat sini adalah T ya. Tak. Y2 adalah kosong. Kosong speed. Kosong tolak Y1 dekat 30. So time dia, change of time daripada T ke 10. Ni bersamaan dengan, dia kata tadi sama dengan is the same with the magnitude of the rate of change for the first 3 second. So the first 3 second tahu dia 6 meter per second. Okay. Kalau kat sini awak dah boleh selesaikan dah lah basically. So bila dia magnitude, katakan kat sini dia akan jadi negatif 30 bahagi T tolak 10 bersamaan dengan 6. So sebab dia modulus,
awak nak buang modulus tu, basically awak ignore dia punya positif negatif punya simbol lah. So negatif 30 akan jadi positif 30 sahajalah. So dah macam ni awak boleh simply rearrange je lah. Awak pindah ni ke sebelah, awak akan dapat 30 bersamaan dengan 6 T per 10, T tolak 10. Awak expand 30 bersamaan 6 T tolak 60. Awak rearrange lah. 6T bersamaan dengan 60, negatif 60 pindah ke sebelah. 30 tambah 60 samaan dengan 90. Tak muat, saya pindah atas ni So 6T bersamaan 90. So T bersamaan 90 bagi 6. Betul ke? So 90 bagi 6, awak akan dapat 15. Jadi value of T is 15 second. Kalau awak tak buat modulus ni yang atas ni, yang modulus ni kalau awak tak buat, awak akan dapat T tu nanti negatif 15. Jadi pening sikit lah. So modulus ni supaya awak tak confuse je lah. Sebab yang samanya adalah magnitude sahaja. So itu saja untuk soalan kita rasanya daripada buku teks. So mari kita recap balik apa yang kita dah belajar hari ini. Sebelum tu, ada sesiapa nak tanya soalan? Tak faham ke, confuse ke? Faham Saya harap awak faham lah. So mari kita recap apa kita dah belajar hari ini. So kita belajar speed time graph, yang mana kalau speed tu dia menaik, kita panggil dia acceleration. Kalau speed dia mendatar, kan kita panggil dia uniform speed. Kalau graf tu mendatar. Kalau graf tu menurun, gradient dia menurun, dia punya gradient negatif, kita panggil dia deceleration. So nak kira area under the graph, kalau yang A ni dia adalah trapezium. Trapezium 1/2 darab A tambah B darab height. Sini A, sini B, sini height. So yang B pula area dia rectangle. Rectangle panjang darab lebar. Dan C pula kita ada triangular. So 1/2 darab height darab base. So formula untuk acceleration is speed over time. Ini general formula. Kalau dalam graph dia akan selalu sebut rate of change of speed. Rate of change of speed. Of speed sama dengan change of speed bahagi change of time. Change of speed tu basically Y2 tolak Y1, change of time tu adalah X2 tolak X1. Kalau dalam graf. So nak kira average speed is basically total distance bahagi total time. So mudah saja subtopik 7.2 ni, speed time graph ni. So awak kena pastikan awak tak confuse lah antara speed time graph dengan distance time graph yang kita dah belajar minggu lepas. So untuk latihan, untuk pastikan awak latihan pengukuhan, awak boleh ambil pada buku teks sajalah. Kalau awak nak tanya saya, boleh tanya directly. Awak boleh jawab self practice 7.2A, 7.2B, 7.2C dan 7.2D ni example yang okey lah nak jawab. Sebenarnya soalan daripada buku teks awak ni lengkap sebenarnya. Awak tak perlukan buku latihan lain pun. Tapi yelah kalau awak tak faham pun tanya saya. Lepas tu kita ada seterusnya comprehensive practice. Ini selalunya format exam kita ambil daripada comprehensive practice ni lah. Daripada buku teks awak. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dengan surah Al-As.